Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak mempolitikkan konflik Palestin-Israel dan mengizinkan isu itu dijadikan alat untuk memecah belahkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Sebaliknya, Anwar berkata, rakyat pelbagai kaum di negara ini sepatutnya melihat konflik itu dari sejarahnya dan isu kemanusiaan membabitkan penduduk Palestin yang ingin kemerdekaan daripada penjajahan Israel. Berucap di Dewan Rakyat, dia berkata, perjuangan rakyat Palestin hari ini sama seperti ketika tanah Melayu memperjuangkan kemerdekaannya. Katanya, janganlah jadikan isu ini sebagai isu yang membezakan sikap kita terhadap apa itu kemerdekaan. Malaysia merdeka menolak penjajahan Inggeris dan kita bersama menentang penjajahan Inggeris. Mengapa kita agak berlembut bila ada penjajah Israel ke atas Palestin? Anwar Pakatan Harapan Tambun berkata demikian ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh Suhaizan Kayat Pakatan Harapan Pulai semasa sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Soalan Suhaizah berkisar tentang lawatan kerja Perdana Menteri ke Arab Saudi, Turki dan Mesir berhubung dengan serangan Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Perdana Menteri turut menyamakan perjuangan rakyat Palestin dan Hamas dengan Nelson Mandela yang mengotai Kongres Nasional Afrika dalam memerangi apartheid di Afrika Selatan. Seperti Palestin hari ini, katanya ramai yang meragui perjuangan Mandela dan ANC menentang penindasan kulit putih ke atas masyarakat kulit hitam pada era itu. Katanya, tetapi sekarang ini kita yakin tindakan mereka itu kerana keganasan dan penjajahan apartheid orang putih terhadap orang kulit hitam. Menurut Anwar, pihak tertentu di negara ini turut mengkritik pendirian kerajaan dalam isu Palestin sebagai bercanggah dengan prinsip berkecuali Malaysia. Katanya, saya geser rakan-rakan kerana ada suara yang anggap kita keras dan bertentangan dengan sikap berkecuali, tetapi ia Malaysia menekung prinsip berkecuali. Tapi tidak berkecuali dalam soal kezaliman, tidak berkecuali bila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom, tidak berkecuali dalam soal keadilan dan kemanusiaan. Anwar turut menegaskan sokongannya terhadap program Minggu Solidariti Palestin Kementerian Pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Katanya, sebab itu saya menyokong saranan Menteri Pendidikan supaya pelajar digalakkan mengikuti perkembangan isu semasa. Mereka harus digalakkan, bukan dipaksa. Sudah tentu kita mempunyai garis panduan supaya kita tidak mempromosikan keganasan atau menyampaikan kebencian sesama kita. Tetapi program ini berfungsi sebagai kesedaran tentang apa yang sedang berlaku, tentang erti penindasan, kekecaman dan perampasan. Sementara itu, mengenai perkara berkaitan, Anwar berkata Malaysia belum memutuskan sama ada ia akan memboikot kehadiran pada mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik di San Francisco, California, Amerika Syarikat pada bulan depan. Dia berkata demikian semasa menjawab pertanyaan dibangkitkan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad, Perikatan Nasional Macang, sama ada Malaysia bercadang untuk memboikot sidang APEC nanti sebagai tanda solidariti terhadap Palestin. Katanya, kehadiran Malaysia di APEC kita sedang teliti. Ini Badan Ekonomi Asia Pasifik. Jadi kita hubungi dengan negara ASEAN, China untuk tahu tentang kedudukan mereka. Kita akan ambil keputusan selaras dengan pendirian rakan lain dan Asia. Bekas ulama Kanan PAS, Khairuddin Ahmad Razali mengimbau ahli parti itu kepada ayat Al-Quran yang menjadi salah satu sukatan dalam pengisian usrah mereka berkenaan adab mendepani lawat. Memetik ayat ke-11 surah Al-Hujurat, Khairuddin berkata, mempersenda orang lain hanya kerana berbeza pegangan politik sama sekali tidak menggambarkan mereka memiliki akhlak Islam. Kata bekas itu, Majlis Syura Ulama PAS Pusat itu menggelar orang lain sebagai bekas panduan, berasuah dan kuasa mahkamah bertentangan dengan kaedah yang dididik Allah melalui ayat tersebut. Terjemahan maksud ayat tersebut ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mempersendakan satu kelompok yang lain kerana mungkin mereka lebih baik berbanding mereka yang mempersenda. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri dan jangan memanggil orang lain dengan gelaran buruk. Kata Khairuddin, Allah menggunakan ungkapan diri kamu sendiri untuk merujuk kepada sesama Muslim yang digambarkan seperti satu jasad yang sama. Katanya, maka tidak wajar mempersendakan saudara seagama kerana ia ibarat mempersendakan diri sendiri. Persaingan politik menyaksikan berlakunya celaan yang kadang-kadang dianggap melampau serta menggunakan kata-kata kasar. Selain berlaku dalam kalangan ahli bawahan atau penyokong parti, perbuatan tersebut turut membabitkan sesetengah pemimpin PAS. Kata Khairuddin, selain menjadi antara sukatan silibus usrah dalam PAS, salah seorang pemimpin utama parti itu juga pernah menulis buku bagi mentafsir surah tersebut untuk dijadikan panduan penyokong mereka. Katanya, justru sewajarnya ia menjadi amalan semua pendukung parti di pelbagai peringkat. Tambah Khairuddin, Nabi Muhammad juga tidak menggelar salah seorang sahabat yang pernah dihukum sebab berkali-kali atas kesalahan minum arak sebagai bekas panduan. Katanya, apapun pertikaian peribadi yang melibatkan pemimpin PAS dengan parti lain semasa mereka bekerjasama dahulu tetap tidak mewajarkan penghinaan peribadi dibuat. Katanya, gunalah bahasa lain yang lebih indah sekiranya tidak mahu bersepakat dalam politik sekalipun sebagai panduan dan teladan kepada rakyat dan pengikut bawahan. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata,
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak seharusnya mengambil jalan terlalu selamat dan mesti lebih tegas dalam membuat keputusan walaupun tidak bersifat populis. Katanya Anwar perlu lebih banyak melaksanakan dan berani dalam membuat keputusan. Katanya pada pendapat saya, beliau perlu melaksanakan dan membuat lebih banyak keputusan. Tunku Ismail berkata, sejajar dengan keinginan Anwar untuk melihat negara ini berjaya, dia perlu lebih berani dalam membuat keputusan dan bukannya memuaskan hati semua pihak. Katanya memang dia nak buat sesuatu itu ada, tapi dia perlu lebih banyak laksanakan atau berani dalam membuat sebarang keputusan. Tidak boleh jaga hati setiap orang. Buat apa saja keputusan demi kebaikan negara. Sungguh pun kadang-kala perlu jadi pembenci. Mungkin dia ambil jalan terlalu selamat. Pada masa sama, Tunku Ismail berpandangan Anwar akan mendapat kesukaran sepanjang pemerintahan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar yang bakal ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong tahun depan. Katanya ke bawah duli yang menjadi agung yang bukan main-main, memahami tetapi tegas. Apabila bercakap mengenai kepentingan negara, ke bawah duli sangat tegas. Baginda berkata Sultan Ibrahim adalah seorang sultan yang hands-on khususnya apabila ia membabitkan kepentingan rakyatnya. Tunku Ismail juga senada dengan Khairi bahawa kerajaan sudah mengumumkan pelbagai pelan tindakan pembangunan dan tumpuan kini beralih kepada sama ada ia boleh dilaksanakan. Katanya kami institusi diraja terletak atas daripada politik, tetapi anda mesti faham ahli politik berkhidmat untuk rakyat. Apabila anda melihat perkara tertentu tidak berlaku dan rakyat tidak mendapat manfaat itu, kami juga ada hak bersuara atau mengingatkan atau memberi pandangan. Setidak kisah anda datang daripada parti politik mana, asalkan anda boleh berkhidmat kepada rakyat dan boleh menyelesaikan tugas. Pelbagai pihak tampil mengecam kenyataan Wakil Rakyat Pakatan Harapan yang menggesa supaya pelaksanaan program Minggu Solidariti Palestin di sekolah dikaji semula. Giliran Pemuda UMNO menyatakan sokongan penuh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menganjurkan program Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program itu tidak perlu dibatalkan hanya disebabkan bantahan 12 wakil rakyat PKR. Selain mencadangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menghantar 12 wakil rakyat parti itu menyertai misi kemanusiaan di Palestin. Katanya ini bukan soal unsur keganasan dan elemen dendam seperti dinyatakan oleh 12 wakil rakyat ini. Ia banyak berkait soal bagaimana kita boleh tingkatkan kesedaran secara terpimpin terhadap konflik Palestin Israel. KPM wajar terus laksanakan. Saya juga ingin mencadangkan agar PMX dapat menghantar 12 wakil rakyat ini ke misi kemanusiaan di Palestin agar mereka dapat tahu dengan lebih jelas tentang isu yang berlaku di sana jika masih lagi tidak memahami apa yang berlaku. Kemarin, sekumpulan 3 ahli parlimen dan 9 adun PKR menggesa KPM mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah dan institusi pendidikan awam. Dalam satu kenyataan bersama, kumpulan itu berkata, program berkenaan perlu dikaji semula supaya sekolah dan institusi awam bebas daripada unsur kebencian dan keganasan. DAP pula menyatakan terkilan dengan penganjuran program di sebuah sekolah rendah yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan ekstremis itu dengan penggunaan senjata mainan. Sehubungan itu, Setiausaha Agongnya Anthony Loke menggesa KPM mengambil tindakan tata tertib terhadap pihak yang bertanggungjawab bagi mengelak ia berulang. Bekas ahli jawatan PAS Pusat Nasruddin Hassan pula menyifatkan DAP serta sebagai pemimpinnya masih gagal memahami erti solidariti bersama Palestin atau mungkin saja sengaja bersikap acuh tidak acuh. Katanya saat umat Islam dan seluruh masyarakat dunia tanpa mengira latar belakang agama dan peringkat umur bangkit mengecam kekejaman Israel, DAP dan sebahagian pemimpin mereka tampil mengecam program Solidariti Palestin yang dianjurkan pada peringkat sekolah. Kononnya usia kanak-kanak tidak sesuai didedahkan soal peperangan, keganasan dan lainnya. Mereka turut kepanasan melihat aksi pentomen kanak-kanak sekolah yang memegang senjata mainan sebagai satu gimmick kebersamaan mereka dengan umat Islam di Palestin. Sementara itu, Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin secara sinis berkata, simbol roket juga boleh menjadi satu ancaman keganasan. Meskipun tidak menyatakan secara jelas, kenyataan itu dipercayai merujuk kepada DAP. Katanya, jika kain serbat yang menutup wajah pejuang yang menentang pencerobohan dan kezaliman itu kau anggap ganas, lambang roket pun boleh dianggap ganas. Kepada siapa kau ingin lancar roketmu itu? Siapa yang kau mahu hancurkan dan letupkan? Aku pun ingin bertanya seperti engkau bertanya. Pembangkang terus mengasak Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya dan kinsing kerana mabuk dalam acara awam semasa kempen Peliharai Kecil di Pelangai, Pahang bulan lalu. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjan menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Wan Saiful sebaliknya berkata, mabuk di halayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin
tanpa mengira agama atau bangsa. Katanya Menteri Etis sekalipun jika mabuk di halayak ramai, ia tetap perkara buruk dan tidak sesuai dengan amanah sebagai menteri. Pada 16 Oktober lalu, anggota Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiyati Samsudin berkata Tiong tidak sesuai menjadi Menteri Pelancongan kerana mabuk ketika sambutan Pesta Tanglong masyarakat Cina. Tiong mempertahankan dirinya daripada kritikan sama di Parlimen. Katanya, saya pergi pelangai sana. Mereka ajak saya menyertai Festival Tanglong, saya minum arak, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kalau saya orang Islam, saya memang tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Tiong setakat ini tidak menjelaskan sama ada dia mabuk atau tidak. Sebaliknya hanya mempertahankan tindakannya minum arak. Dalam kenyataan di media sosial, Wan Saiful berkata, isu itu berkaitan etika dan menteri sebagai ketua kepada penjawat awam di sesebuah kementerian. Katanya jika ada penjawat awam atau KSU bukan Islam mabuk di halayak ramai selepas ini, adakah ini boleh diterima? Sementara itu, Tiong pula terus mempertahankan dirinya dengan mengingatkan tentang kepelbagaian agama, bangsa dan budaya di Malaysia. Katanya, saya faham sekiranya saya seorang penganut agama Islam, maka saya harus mengikuti ajaran serta panduan agama Islam. Namun saya bukan seorang penganut Islam, saya rasa perlakuan saya tidak patut dikritik. Saya boleh minum, menari serta perkara-perkara yang telah dibenarkan di bawah undang-undang. Tetapi saya tidak boleh berkahwin seramai 4 orang isteri. Orang lain mungkin diharamkan minum alkohol, tetapi mereka boleh berkahwin lebih daripada seorang. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai jawatankuasa pusat parti berkenaan baru-baru ini. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai jawatankuasa pusat parti berkenaan baru-baru ini. Kata Anwar, selain Abdul Hadi, dia juga akan bertemu pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Magno dalam masa terdekat. Anwar beberapa hari lalu diumumkan dilantik menganggotai jawatankuasa PAS Pusat bersama seorang lagi bekas pemimpin UMNO, Syahidan Kasim. Selain menjadi ahli jawatankuasa PAS Pusat terbabit, Anwar turut dilantik sebagai timbalan pengarah pilihan raya. Katanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jawatankuasa PAS Pusat yang memberikan kepercayaan kepada saya. Sebagai ahli parti, saya sedia berkhidmat kepada parti bagi meneruskan perjuangan PAS bersama saf pimpinan sedia ada. InsyaAllah saya akan terlebih dahulu membuat kunjungan kepada Presiden dan Datuk Seri Sanusi dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan dan panduan seterusnya. Anwar dan Syahidan adalah antara 9 individu yang dilantik sebagai AJK PAS Pusat bagi sesi 2023 hingga 2025. Anwar dan Syahidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat keahlian mereka oleh Majlis Kerja Tertinggi parti itu sebelum PRU ke-15 pada tahun lalu. Anwar yang pernah menjadi Menteri dan Ahli Parlimen Ketere menyertai PAS pada Jun lalu. Dia juga merupakan pengerusin NGO Muafakat Nasional. Syahidan pula adalah Ahli Parlimen Arau namun dipecat daripada UMNO selepas bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di kursi sama pada PRU ke-15 lalu selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon Barisan Nasional. Dia kemudian berjaya mempertahankan kursi Arau. Sementara itu, Anwar berkata dia berharap agar urusannya memikul amanah baru dalam PAS dipermudahkan.